Hi, Assalamualaikum Tuan Khairul Aznam. Before we go further, let me introduce myself first. Okay, my name is Azib Nazran bin Amram. My metric number is 01DKM 19F1143. I repeat, 01DKM 19F1143. I think this is our last task, right? So you have asked us to make a case study and answer all the question. Without wasting time, let me start. Saya explain dalam bahasa Melayu boleh? Okey, untuk kes study 1, engineer A ni dia diambil bekerja di sebuah syarikat untuk mengusahakan satu projek. Dia ditugaskan untuk menjaga subkontraktor serta meninjau segala kerja yang mereka lakukan. Dan ada sedikit salah faham yang berlaku antara engineer A ni dengan pihak management apabila subkontraktor di bawahnya telah membuat kesilapan. Engineer A mencadangkan untuk menukar semula polisi management. Pihak management memberinya memo yang menyatakan bahawa jika prestasi kerjanya tidak bertambah baik, dia akan diberhentikan. Untuk soalan pertama, adakah engineer A mempunyai kewajipan untuk menukar polisi management? Okey, jawapannya tidak. Engineer A tidak boleh menukar polisi managementnya. Apa yang dia boleh buat adalah betulkan semula apa yang subkontraktor tu dah buat salah. Subkontraktor tu pula kena menanggung semua kos redesign dan rework. Jadi, engineer A tak ada hak untuk ubah polisi company sebab yang buat salah tu datang dari subkontraktor yang dia jaga, bukan dari pihak management. Untuk soalan kedua, apa yang boleh kita ringkaskan ialah seorang engineer tidak boleh sesuka hati mengubah polisi company. Selain itu, seorang engineer juga haruslah berani dalam menyuarakan pendapat dan bijak dalam menguruskan pekerja yang berada di bawahnya. Okey, untuk kes study 2, Sarina ni boleh dikatakan sebagai seorang pembelot. Awal tu, dia kerja dengan firma A. Lepas dia berhenti kerja, dia kerja pula dengan pesaing firma A iaitu firma B. Okey, masalahnya sekarang, dia ada tinggalkan dokumen yang dia tak sign and seal semasa bekerja di firma A. Jadi, Mr. Tan, iaitu ketua firma A meminta Sarina ni untuk sign and seal semua dokumen yang dia tinggalkan. Sarina ni pula, dia akan sign and seal semua dokumen tu hanya jika dia dibayar dan diberikan pampasan tambahan. Untuk soalan pertama, bolehkah Sarina menolak untuk menandatangani dokumen tersebut? Okey, jawapannya tidak. Hal ini kerana itu memang dah jadi tanggungjawab dia untuk sign and seal semua dokumen tu semasa bekerja di firma A. Hal ini selari dengan kod etika yang menyatakan bahawa jurutera harus bertindak untuk majikan sebagai pemegang amanah yang setia selagi dia masih terikat dengan syarikat tersebut. Untuk soalan kedua, bolehkah Sarina meminta bayaran kerana menandatangani dokumen tersebut? Jawapannya tidak. Sarina tak ada hak untuk meminta atau menuntut bayaran atas dokumen yang dia kena sign and seal tu kerana itu memang kerjanya untuk sign semua dokumen tu, tetapi dia yang meninggalkan semua dokumen tu macam tu je. Okey, kod etika yang dipakai ialah jurutera mesti menjalankan tanggungjawab peribadi dengan syarat dia tidak boleh meminta ganti rugi untuk perkhidmatan yang timbul atas kesalahannya. Untuk soalan ketiga, apakah kewajipan Sarina terhadap tugasan yang ditinggalkannya? Okey, Sarina tetap kena sign and seal semua dokumen tu walaupun dia tidak lagi bekerja di firma A. Dia juga tidak boleh meminta sebarang bayaran atau pampasan terhadap tugasannya. Selain itu, Sarina tak boleh dedahkan atau bocorkan isi dokumen tu kepada firma B. Untuk kes study 3, engineer Alice ni mendapatkan khidmat Setiausaha Persatuan Jurutera di New York untuk mencari seorang jurutera yang boleh handle projeknya di New York. Setiausaha tersebut mencadangkan Anna kepada Alice. Okey, masalahnya sekarang, engineer Alice ni tidak berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan oleh Anna. Bagi dia, Anna tak berkomunikasi dengan baik. Untuk soalan pertama, macam mana Alice nak tangani masalah ni? Okey, first, dia kena bagi tahu Anna dulu yang dia tidak puas hati dengan cara kerja Anna sebab tak ada good communication skill. Next, dia kena bagi peluang kepada Anna untuk buktikan kemampuannya yang barulah dia boleh call secretary untuk cari orang lain jika tiada perubahan. Untuk soalan kedua, perlukah Alice menghubungi secretary tentang masalah itu? Jawapannya ya, hanya jika tiada perubahan terhadap cara komunikasi Anna. Keadaan ini selari dengan kod etika iaitu
Jurutera boleh menyampaikan maklumat kepada pihak berkuasa yang tepat sekiranya dia mendapati terdapat unsur-unsur penyalahan etika. Untuk soalan ketiga, bolehkah Alice menghubungi sekretari terus tanpa memaklumkan kepada Anna? Jawapannya tidak. Dalam kod etika NSPE, semua jurutera harus menghormati reputasi semua jurutera lain dalam usaha profesional mereka. Mereka harus berkomunikasi antara satu sama lain dalam menyelesaikan masalah dan pertimbangan serta menggunakan budi bicara yang sesuai jika perlu. Okay, that's all from me. Thank you.